أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dah masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan lagi lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami hidup dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mintalah kami dah hingga sampai bulan Ramadan ni. Nah, kerana kelebihan ni, kalau kita nak mati tahun ni, minta Tuhan mati lepas-lepas puasa lah, kita kata. Mudah-mudahan begitu lah. Nah, oleh kerana bulan puasa ni kebaikan dia kita boleh rebut, kebajikan dia banyak. Habis bateri bang. Kebajikan dia banyak. Nah, semaya tarawih, baca Quran, sedekah, puasa, masya-Allah. Satu Nabi kata balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita berdoa pada Allah Taala, semoga bulan Ramadan tadi kita boleh tunai semaya di masjid, boleh puasa, boleh tarawih, boleh qiyam. Nah, kita berdoa pada Allah Taala lagu tu lah. Nah, dan Allah Taala akad penyakit yang duduk tipa kita semua pada masa sekarang ni. Adapun pada malam ni kita nak sambung lagi alamat-alamat berlakunya kiamat. Baru ni kita dah sebut kata alamat yang pasti halus-halus, bunga-bunga nak berlaku kiamat. Nah, salah satu daripada alamat yang Nabi sebut kata nak berlakunya kiamat, zuhurul fitan. Nah, banyak fitnah di akhir zaman. Sehingga fitnah tadi kita nak lari tak boleh. Nah, fitnah ni salah satu daripada fitnah yang Nabi cerita yang akan berlaku di akhir zaman yang kita nak lari tak boleh ni. Nabi sebut kata badiru bil a'mal, dan hendaklah kamu mengulu, dan hendaklah kamu bergaduh, dan hendaklah kamu cepat buat amalan kebaikan. Karena Nabi kata fitanan kaqit'il laili muzlim. Karena di akhir zaman ni akan berlaku beberapa fitnah gelap serupa dengan gelap malam. Kalau kita jalan pada waktu malam, api gelap, tak ada pelita, ada tunggu kita sepak tunggu, ada parit jatuh parit, ada telaga terjun telaga, ada ular ketik di ular. Nah, jadi Nabi banding di akhir zaman ni fitnah kuat tak kuat, sehingga seperti malam gelap yang kita tak tahu nak pergi mana. Paling kiri pun tak jatuh parit, paling kanan pun jatuh parit. Aku Nabi kata belum sampai kegelapan fitnah di akhir zaman ni, hendaklah kita cepat buat amalan. Badiru bil a'mal. Cepat. Nah, amalan soleh cepat kita buat sebelum sampai fitnah ni. Karena fitnah ni Nabi kata banding supaya gelap malam. Allahu Akbar. Nah, kalau kita kelis sekarang ni lagu tu sungguh. Fitnah kelis kepada benda yang haram dah banyak. Cong di dalam ciwi ni hingga sampai beribu cong. Hingga apa ada lembu belaga, pun ada yang belaga, pun ada panan online, pun ada lah ni ada igak gegel, tak ada kes lain. Kok bakok.
Nah, buka bon panan online. Nah, kratuk habis. Nah, bagi gak juga kratuk habis. Jadi kan panan online ni nah jadi satu fitnah besar kepada umat Islam juga. Dan juga gambar-gambar nah orang-orang perempuan dedah aurat tadi tersebar di kedai-kedai, di kotak-kotak, bahkan kadang-kadang di kereta punya tepek erti nak tak pakai baju pun ada juga. Nah, ini satu fitnah. Lebih-lebih lagi masuk pula internet. Nah, di dalam internet tadi ciwi ni kita kata hengodah kelih ramai-ramai. Ada po, ada mok. Nah, benda tak molek kita boleh tegah, benda tak comel kita boleh lari. Mari telefon ni pula kau nak lari gapo godok sosok. Ni Nabi kata ini adalah satu fitnah besar. Nah, dan terkadang ada grup pula. Satu grup hijau dia hatta gambar-gambar atau klip-klip yang jadi fitnah kepada umat. Jadi fitnah betul ni orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala selamat dia. Nah, dan dia akan rasa kemanisan di dalam hati dia. Kerana paling kiri kanan pun nak lari terlepas. Nah, itu fitnah gambar, fitnah mata dan fitnah harta pula. Fitnah harta haram ni pun support juga. Kanan, kiri, depan, belakang, jumpalah. Pakai reba, duit rasuah, nah, jual benda haram, daun ketung, arak, pakaian yang haram jadi tersebar di dalam masyarakat. Nah, jual benda-benda yang haram ni fitnah, satu fitnah besar di akhir zaman. Satu Nabi kata, orang nak duduk di akhir zaman ni, nak duduk dalam agama ni supaya dengan kita pegang atas bara api. Al-qabidu ala dinihi. Orang berpegang dengan agama kal-qabidi ala jamratin minan nar. Supaya duduk pegang atas bara api di akhir zaman ni. Nah, kalau kita ambil bara api ni, mari pegang tangan kita tu lagu mana? Pegang lepas gitu. Nah, pegang lepas, nak pegang kemah tu panas. Nak tak pegang langsung pun jereluh. Tak main lagu tu. Akhir zaman ni orang berpegang dengan agama pedih sakitnya supaya nak pegang atas bara api. Dan khususnya pandangan tadi makan ni benda haram nak li yang tak leh. Dan juga makan ni benda haram ni ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, satu sebab yang Allah Taala tak terima doa. Corona, penyakit Covid ni hampir setahun lebih dah. Maka doa for kita tapi Allah Taala tak akak molek lagi. Nah, salah satu daripadanya kita sendiri pun tak ada cuci juga bab makan. Nah, fitnah yang berlaku ni menyebabkan doa-doa yang kita berdoa tu Allah Taala tak padu. Tak ada ke lain. Benar haram. Dan juga fitnah di akhir zaman ni juga fitnah pakaian. Pakaian orang perempuan dedah aurat ketat. Nah, pakaian yang diharam oleh Allah Taala. Ketat situ, ketat sini, tiru darah tu, tiru darah ni. Cucuk subang situ, cucuk subang sini. Orang perempuan spesial, orang lelaki sama juga. Fitnah. Pakaian orang lelaki ni kelas seluar situ, kelas seluar sini, kadang-kadang kelas seluar tu nak jatuh duk punggu dah seluar. Ikat rata pula tu, misal. Nah, Allahu Akbar. Ni benar-benar ni di akhir zaman Nabi kata satu fitnah yang besar. Nah, wal fitan jam'ul fitnah. Jadi Allah Ta'ala cuba umat dengan fitnah hingga kita semabur. Setengah-setengah semabur kata duit haram ke duit halal, boleh ke tak boleh. Jadi semabur di akhir zaman.
Nah, sehingga setengah-setengah orang tu dia kata, nah di akhir zaman ni satu fitnah tamdi dai di mana tak ada dah lah ni. Tak ada dah kalimah tamdi dai di. Ini satu fitnah juga ni. Kelih orang buat jahat boleh molek belana. Jadi. Nah, dia ni jahat teruk tapi boleh balas saya comel dia. Atas dunia lah, hari akhirat suku lah. Sehingga slogan tamdi dai di ni tak ada di akhir zaman ni. Buatlah lagu-lagu mana pun, hak jahat pun jadi molek belana. Hak buat salah pun tak ada salah belana. Satu fitnah juga. Cerak-cerak dah salah. Tapi nyelik boleh. Tapi dia ni cerak-cerak betul, nya salah boleh. Jadi tamdi daidi ni satu slogan yang akhir zaman ni orang jadi keliru. Ada orang kata, tak ada kena buat molek pun. Orang buat jahat boleh molek belana. Orang buat baik pun kena gok belana. Ini satu fitnah yang Nabi sebut di akhir zaman ni. Nah, supaya Nabi kata, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada ini kita baca dah belum pada ni. Akhir zaman ni fitnah besar tak besar. Seorang lelaki berpagi-pagi dengan keadaan beriman kepada Allah, petang kat orang tadi kufur kepada Allah. Petang kat orang beriman, esok hari kufur kepada Allah. Banyak benda masuk hasuk menyebabkan orang keliru. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sanggup nak jual agama kerana kebenaran dunia ni. Terkadang sanggup menghalalkan benda haram kerana duit pitih. Sanggup buat tinggal agama kerana pangkat, kerana duit, kerana tamneng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi ni, fitnah ni fitnah besar di akhir zaman, sehingga sehari ni berubah di antara kafir dengan Islam, Islam dengan kafir. Ni fitnah besar yang berlaku di akhir zaman ni. Dan juga fitnah melalui cong-cong daripada TV, daripada internet ni, Nabi ada juga sebut juga, la yushikanna an yasubba alaikum syarra minas sama. Nabi kata hampir dah satu hari orang akan cuah kejahatan daripada langit. Ya Nabi, satu hari kejahatan ni yusabbu, sengaja cuah mari daripada langit, hatta yablughal fayafin, sehingga kejahatan tadi gi sapa kepada tempat-tempat yang tak ada apa sekarang. Pada pasir pun sapa, negeri Arab pun sapa, orang duduk dalam hutan pun sapa, duduk di mana tempat pun kena. Nabi kata, ni qila wa mal fayafil ya Aba Abdullah. Orang tanya Nabi, gapokah fayafil? Nabi kata, al ardu qafr, tanah bumi tak ada apa sekarang. Ada satu gambar dia bawa mari. Di pada pasir ni tak ada bina tak ada rumah besar, tak ada rumah seming, tak ada rumah batu. Ada kemah ya. Tapi tepi kemah dia tu ada dish candau tiam. Yaknya itu. Ada candau tiam. Dan sekarang ni fitnah ni hak Nabi cerita ni berlaku sungguh. Yusabbu ni orang cuah mari daripada langit. Sekarang ni sanjan dautiam, sanjan internet semua mari kat langit belakang, mari kat atas belakang sekarang ni. Supaya dengan Nabi cerita di akhir zaman yang akan berlaku. Nabi kata, Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah, fitnah yang berlaku pada masa sekarang ni menyebabkan kita tadi sibuk dengan telefon, sibuk dengan lakon, sibuk dengan cerita, sibuk dengan benda-benda duduk hak tan samai tadi hang lupa nak baca Quran.
Hingga terlupa nak berzikir. Terkadang terlupa nak sembahyang beh. Galiknya. Ni Nabi kata ini adalah salah satu daripada fitnah yang akan berlaku di akhir zaman pada masa sekarang. Dan juga salah satu daripada fitnah yang berlaku juga dan Nabi dah cerita di akhir zaman ni, ialah berlaku peperangan dia panggil Siffin. Siffin ni nama tepat peperangan di antara khalifah yang keempat Saidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi cerita ni Nabi kata daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah, tak berlakunya kiamat hatta taqtatila fi'atani 'azimatani, melainkan berlaku satu peperangan daripada dua golongan yang terbesar, yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun, dan mati di dalam peperangan ini bilangan yang banyak, wa da'wahuma wahidah, dan dakwah dia nya pegangnya soya. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan peperangan ini akan berlaku di antara dua kekuatan yang besar, dan ada mati di dalam golongan peperangan ini bilangan yang banyak, sedangkan dua-dua golongan ini dakwatun wahidah, ajak ke dakwah dia tujuan saya. Kata ulama, Nabi sebut sini ni ialah peperangan Siffin dia panggil. Peperangan Siffin ni peperangan yang berlaku pada tahun, setengah kata pada tahun 30 Hijrah ataupun 37 Hijrah. Peperangan ni kalau kita kelih dalam sejarah, walaupun saya tak ada cuk di segi sejarah perawatisan, tapi duk baca mari tadi, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dia sebagai gubernur duduk di Syam pada masa Uthman ibn Affan, dia jadi khalifah. Lepas tu dia latih gubernur, dia latih puan. Kawasan ni siapa jadi puan, kawasan ni siapa jadi puan. Maka orang yang jadi gubernur puan duduk di Syam, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian apabila matinya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika duk baca Quran dia masuk cikar dia. Lepas pada tu latih pula Saidina Ali sebagai khalifah yang ganti Uthman ibn Affan. Jadi orang Islam pada masa tu mula bai'ah dia panggil. Mula buat perjanjian, mula buat suntik sanja kata nak taat. Mula sanja kata nak taat pada Amirul Mukminin. Malaikat satu kelum yang ada di Syam, yang ketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah, kawan nak bai'ah awak boleh, tapi kena ambil orang yang bunuh Uthman ibn Affan, mari bunuh balas dia. Mari qisas, mari bunuh balas dia. Maka di situ apabila Muawiyah dengan tentera-tentera dia tak sah bai'ah Saidina Ali. Apabila tak sah bai'ah Saidina Ali tadi, mula situlah berlaku peperangan. Tapi peperangan sini ni, kalau kita kelih
di dalam sejarah Allah bilang yang banyak kekuatan yang ada sebelah Sayyidina Ali karamallahu wajhah 130,000. Pasal tu Nabi kata apa? Fi'atani azimatan, kumpulan-kumpulan yang mempunyai kekuatan yang besar, 130,000 tentera ataupun orang Islam, dan juga duduk sebelah Sayyidina Muawiyah ni 135,000, tingkah 5,000 orang. Jadi besar lah. Kalau tentera 130,000, 135,000 ni, besarlah kontak tu. Jadi kematian pula lepas pada berlaku peperangan ini, Nabi kata yakunu bainahuma maqtalatun azimatun, akan berlaku kematian yang sangat banyak hingga mati sebelah Sayyidina Ali 25,000 orang Islam mati, dan juga sebelah Sayyidina Muawiyah 45,000. Maknanya sekarang ni 70,000 orang mati di dalam peperangan ini. Hak Nabi cerita. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan berlakunya peperangan di antara golongan yang terbesar dan mati pun banyak. Ini berlaku pada tahun 3, kita tahu sejarah lebih kurang lah. Pada tahun 37 Hijrah. Ataupun 36 Hijrah. Jadi sebab berlakunya apa kata saat ni lah. Apa kata saat ni? Muawiyah bin Abi Sufyan tak jom mubayaah Sayyidina Ali, melainkan kena ambil orang bunuh Sayyidina Uthman dulu. Dan peperangan ni Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni dia orang Islam, dia sahabat Nabi. Dan kita kena ingat sejarah yang berlaku ni, kita kena faham kata para sahabat Nabi ni adalah manusia. Bukanlah Nabi, bukanlah anbiya. Mereka itu ada salah, ada betul. Ijtihad mereka, kanun ni cai dia di antara dua peperangan ini masing-masing nampak. Lepas tu kita kena ahli sunnah wal jamaah. Kita kena faham kata sahabat Nabi ni adalah orang sebaik-baik golongan manusia. Khairul quruni qarni, Nabi kata, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik korun ialah korun Nabi, kemudian korun selepas Nabi. Mana para sahabat masuk daripada golongan orang yang paling molek, paling comel. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita pergi situ. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah pun sahabat Nabi. Sayyidina Ali ada khalifah dan dia adalah sahabat Nabi dan natu Nabi pula. Kita tak boleh nak duduk sebelah jemelah. Kita hak berlaku tu adalah ijtihad dia. Tak suka Syiah. Syiah dia benci, tak kena kepada Muawiyah, tak kena kepada Aisyah, tak kena kepada orang lain. Mula sini telajak dia sokong kepada Sayyidina Ali hingga terlupa sahabat lain. Kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh gitu. Para sahabat benar khilaf di kalangan dia, serah pada Allah Ta'ala. Tapi pegangan kitanya mereka itu adalah orang yang paling mulia, yang ada masa Nabi. Jadi benda yang berlaku selisih di dalam golongan sahabat tadi, kita serahlah. Kita serah pada Allah Ta'ala. Jadi benda ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, berlaku peperangan di antara dua golongan ni, di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni, dia tak berlaku sekaligus dah 130,000 ni. Dia atas orang panggil satu nuai tineng, nuai tisam, nuai tisam itu. Dia takut kata kalau perang sekaligus ni mati ramai. Dia bagi sikit-sikit. Dia satu kontak dulu, dia satu konroi dulu kau misal. Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni, dia beringat juga dari segi tak seri mati tadi. Jadi Sayyidina Ali berpegangnya, dia khalifah, orang tubik daripada khalifah kena perang. Muawiyah pegang pula, dia kena tegak. Dia orang bunuh khalifah ni, Uthman ibn Affan, kena lawan orang bunuh khalifah.
Sayyidina Ali kena cari. Dia pergi lagu tu. Jadi dengan sebab tu muslimin yang dirahmati Allah, berlaku peperangan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, mula pada subuh hingga sampai maghrib dah. Tengah malam dia berhenti. Orang dulu dia jadi juga. Dia perang tengah hari ya. Tengah malam dia berhak. Pagi esok perang pula. Hingga sampai berapa hari? Hingga sampai peperangan tadi 9 hari. Duk main perang dan tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Di antara dua orang sahabat tadi. Maka akhirnya muslimin yang dirahmati Allah, Muawiyah nampak kata dia mulai nak berasa kalah. Dia pun mula akad Al-Quran di muncul pedai. Akad Quran. Maknanya hari ni kita jonglah. Jong hukum dengan apa yang Allah Ta'ala turun dalam Quran. Sayyidina Ali berhenti. Berhenti perang ni atas dasar kata nak perak ni pak no. Untuk nak mari bincang. Jadi lagu tu ni tujuan akad Quran dimuncul pedang ataupun dimuncul anak panah tadi, tujuannya suruh berhenti kerana mati ramai ni. 9 hari peperangan dah mati banyak. Sayyidina Ali pun berhenti. Lepas tu ada orang tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Daripada golongan orang yang ikut Sayyidina Ali duk perang sekali ni, tak puas hati dah. Bapa kita berhenti, bapa kita kena berhenti juga. Demon ni tak dengar kita. Ramai puak dia hingga setengah kata 20,000 orang. Demon ni lah mula jadi khawarij, dia panggil. Demon ni mula jadi orang yang keluar daripada hukum Sayyidina Ali. Nak pergi kepada sokong Muawiyah pun tak, dengan Sayyidina Ali pun tak. Nak duduk bawah khalifah pun tak, nak duduk bawah Muawiyah pun tak. Berlaku benda tu. Jadi apabila lagu tu muslimin yang dirahmati Allah, tubiknya kumpulan dia panggil khawarij. Tubiknya kumpulan khawarij. Jadi di sini tubik khawarij ni Nabi pun sebut juga. Sebut juga kata akhir zaman ni akan ada satu golongan dia panggil khawarij. Ialah orang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Nak duduk dengan Sayyidina Ali pun dak, duduk dengan Sayyidina Muawiyah pun dak, duduk suku dia. Apabila duduk suku ni lah, orang ni tak ada duduk di dalam golongan sunnah Nabi dan juga para sahabat Nabi. Jadi demon ni pegangnya mereka mula menyeleweng lah. Dan mula menyeleweng daripada hukum, mula menyeleweng daripada hakikat sebenar. Salah satu daripadanya dia kata orang yang buat maksiat besar ni adalah kufur, kekal dalam neraka. Ini salah. Orang berzina, orang minum arak, orang buat tu buat ni dosa besar lah. Pegangan khawarijnya, siapa buat maksiat besar, dia adalah kufur pada Allah Ta'ala. Sedangkan perkataan ini sesat ni. Kerana hak sebenarnya orang Islam ni walaupun dosa besar sekalipun, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala ampun segala dosa. Dalam ayat lain wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah Ta'ala terima. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah Ta'ala haram dia syurga. Oleh itu muslimin yang dirahmati Allah, di sini mulalah Nabi ada sebut, belum pada tu lagi Nabi sebut
Nabi kata, yakhruju akhiruz zaman, ataupun yakhruju akhiruz zaman qaumun ahdasi asnan. Akan tubik di akhir zaman ni satu kaum ahdasil asnan. Maknanya ahdasil asnan ni umur muda. Nah, sufaha al-ahlam, lagi fikiran tak mantak, fikiran tak masuk. Yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Baca Quran ni, baca Quran tapi tak faham makna gapo Quran. Tu dia. Ni hak kita takut ni. Pasal tu dalam Islam dia suruh kita ngaji benar. Demon ni Quran ni kuat baca, tapi tak faham Quran nak gapo. Nah, dia kata la yafhamunahu wa la ya'maluna bima fihi. Tuan tak faham dah, patut tak ada beramal pula dengan Quran. Akhir zaman Nabi kata ada golongan pesan ini. Nah, patu yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Kita takut juga. Nah, kita tak ngaji Quran ni supaya ada morning. Pasal tu kita kena ngaji Quran, tafsir alhamdulillah. Nah, sekarang ni kan atibai al-Quran sama tidak payrian rudaiนะครับผ่านช่องทางต่างๆแต่masuk ช่องlain-lain boleh masuk belakang. Nah, dan juga yaquluna min qawli khairil bariyah, dan juga mereka beroyak hadis wala yafamu maknaha. Royak hadis Nabi tapi tak faham makna. Jadi ada satu golongan di akhir zaman baca hadis, baca Quran tapi tak faham. Yamraquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Nabi bandar kata demon ni keluar daripada agama, tembus daripada agama, cari agama dia supaya dengan anak panah kena binatang yang kita panah. Jadi kalau orang duduk manah dulu kan dia panah. Dia panah. Rusa ke gapo ke. Anak panah kena dah rusa tapi tembus. Tak tahu kata rusa tu tembus dah kena dah. Dan akhir zaman ni orang sebetul ni Nabi kata dia cerak-cerak dah tembus dah bab agama, punah dah bab agama tapi tu tak berasa. Allahu akbar. Kufur kepada Allah Taala cerak dah tapi tak berasa. Tak tahu kata dia tadi dah kufur kepada Allah Taala. Ya, yamruqus sahmu kama yamruqus sahmu minar ramyah. Nah, mereka tembus, cari, punah pegangnya mereka dengan agama ni tapi tu tak berasa. Ni Nabi cerita di akhir zaman ni, subhanallah. Nah, di akhir zaman ni akan timbul nama dia Khawarij. Khawarij ni setengah-setengah riwayat orang yang kuat semayang. Nah, sehingga Sayyidina Ali hatta Ibnu Abbas orang panggil gi dibek. Kerana demon ni ada kesamaran di dalam hati dia. Ada kan konklur ni orang sasana. Orang yang tak cerak di dalam agama, raja tong atibai kepada dia. Pasal tu kita kalau kita keliru mana bab agama, kita tanya. Nah, kita tanya. Dan khususnya akhir zaman ni Syiah banyak untuk nak keliru bab agama kita. Nak keliru bab agama banyak. Lepas tu dia masuk asuk menyebabkan kita pun keliru juga. Pasal tu kalau siapa ada keliru gapo bab agama, gi clear molek, gi tanya orang-orang yang tahu, orang-orang yang pandai. Masalah ni lagu mana cerita. Nah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah. Benar-benar ni. Nah. Ketika
Sayyidina Ali hantar kepada Atta Ibnu Abbas, suruh kecek, suruh pergi beroyak, suruh pergi menyata gapo tepat keliru. Ya demo tak saya turut Sayyidina Ali ni sebab gapo. Maka Ibnu Abbas pergi jumpa Ibnu Abbas pergi beroyak, dan dia mau ada keliru gapo, ada masalah gapo yang tak seturut Sayyidina Ali. Sayyidina Ibnu Abbas gidok beroyak, gidok cerita, ada setengah-setengah taubat pada Allah Ta'ala, masuk duduk sekali Sayyidina Ali pula. Tapi masih ada lagi satu golongan duduk dalam keadaan sesak lagi, ambil agama tak faham serupa dengan para sahabat yang ada pada masa tu faham. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, jadi benda ni menyebabkan demon ni menyakiti orang Islam, mula bunuh. Khawarij ni dia takwil, cari jalan untuk nak buat apa pandangan dia, sehingga dia bunuh Abdullah bin Khabbab ibn Arat, sahabat Nabi juga ni. Dan juga dia belah perut isteri kepada Abdullah ibn Khabbab ibn Arat ni. Bahawa Sayyidina Ali tahu kata Khawarij ni kau kelajak, kau kuat. Sayyidina Ali tanya, man qatalahu, siapa bunuh Abdullah ibn Khabbab ni? Dia kata kulluna qatalahu. Kita semua, kata Khawarij, kita semua bunuh. Lalu itulah Sayyidina Ali atas tentera giserang demo ni. Giserang berlaku juga peperangan nak di tempat nama Nahrawan. Berlaku satu peperangan pula yang Nabi cerita juga. Muslimin yang dirahmati Allah, ni alamat-alamat nak berlakunya kiamat yang Nabi kita cerita, yang Nabi kita beroyak, yang Nabi kita cerita, yang Nabi kita beroyak. Dan juga nak berlakunya kiamat syuyu'ul amn war rakha. Timbul ketenangan, walaupun berlaku peperangan itu pun duduk sibuk di kalangan sahabat Nabi. Lepas pada Nabi kita ni subhanallah, dia boleh rangapkan sokrat. Itu dia Nabi. Orang Arab ni, Ibnu Khaldun kata orang Arab ni payah. Nak satu orang Arab ni bukan mudah. Kalau kita kelih ni lagu tu semua. Orang Arab sendiri itu pun tak boleh satu. Ni balah ni, ni balah ni, ni balah ni. Karena di dalam sejarah pada masa dulu tu pun 120 tahun duduk perang di antara Aus dengan Khazraj. Nabi mari berhenti. Lepas Nabi mati, pak ni mula dah. Mula murtad, mula. Tapi Abu Bakar ni hebat juga, boleh rangap fitnah tadi. Naik Umar, orang tak berani pada masa Umar. Bawa naik Sayyidina Uthman, mulalah berlaku. Golok, berkocok. Mula pada Sayyidina Ali, mula perang. Dia kata, hebat Nabi kita tadi, di kalangan orang Arab tu Nabi sama jutikan sukram. Semua berlaku perang tu dia mau nak mari anak Nabi. Tapi perang dengan sebab tu, dengan sebab ni tak ada. Perang Nabi ni perang perpopong kata tu. Dan Muhammad Nabi, dan Muslim Madinah tu Nabi perang sangatnya. Tapi nak perang dengan sebab benda tamadan ni tak ada Nabi. Boleh jutikan sukram. Pada masa Nabi. Dan juga muslimin yang dirahmati Allah, di antara kesusahan yang berlaku tu pun, Nabi ada cerita juga kata akhir zaman ni akan berlakunya tenang dan seni mewah di akhir zaman ni. Ni hadis ni saya nak baca satu hadis insya-Allah taala. Jadi
Nabi ni kalau khususnya kalau kita kelih pada masa kita lah ni masya-Allah senim nah kita. Nah. Cek satu hadis hak Nabi sebut. Kata akhir zaman ni apakah berlaku? Jadi muslimin yang dirahmati Allah, no yang kata Nabi ni benda hak dia cerita ni berlaku sungguh. Allahu akbar. Nah, ni jumpa satu hadis. Nabi kata, "La taqumus sa'ah." Tak berlakunya kiamat hatta yaksural mal, sehingga banyak harta. Pada masa Nabi ni tak ada banyak lagi ni. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan banyak harta. Kalau kita kelih akhir zaman negeri Arab lah ni, negeri yang kaya-kaya duduk di Arab. Negeri Kuwait, negeri Qatar, negeri Emirat, negeri Saudi. Nah, orang yang ada minyak. Negeri yang kita tak suka kata ada harta banyak pada pasir kering kota, nak tanah pun kayu sepoh pun tak naik. Negeri Arab. Siapa suka kata negeri Arab ni negeri yang paling besar ekonomi pada masa sekarang ni. Pasal tu nak banding orang Amerika dengan orang Arab, kalau pergi tempat pelacung, pergi tempat tong ciu, dia mana orang Arab lagi. Kerana orang Arab ni dia cai-cai mewah. Dia beli gotu, beli goni, duit dia banyak. Kalau orang yang mari daripada Europe dia tak beli, dia perayak, dia jalan kaki dia ada naik sikah, tak beg atas belakang. Orang Arab dah. Pasal tu kalau pergi bakok belum pada Covid ni, di Soy Nana tu kedarak penuh. Kalau kita pergi bakok, tapi lah ni bocor Covid ni senyap. Jadi negeri Arab ni, seorang orang Arab ni nak kata duit dia banyak tak banyak. Raja, nama raja bukan Faisal, Raja Fahad. Raja Fahad pada masa Husni Mubarak, Patana tiba di Mesir, berlaku wikrit ekonomi Mesir. Wikrit maknanya ekonomi setaki toktam negeri Mesir. Husni Mubarak akak telefon pergi kecek dengan Raja Fahad. Kata kita nak berhutang dengan negeri demo, kerana negeri Mesir ni tak ada duit dah nak bayar gaji kepada orang-orang kerja. Duit tak ada dalam negeri. Kering lah. Negeri ni supaya dengan rumah kita juga. Kau duit tak ada nak ambil di mana duit pada anak. Nak belanja tu, belanja ni, terpaksa kena berhutang. Jadi negeri Mesir pada masa tu telefon pada Raja Fahad. Raja Fahad kata tak apa, nanti setengah jam saya jawab. Raja Fahad kata, lepas pada setengah jam tu Raja Fahad telefon pada Husni Mubarak. Dia kata tak apa dah, saya owe duit kepada negeri Mesir, duit saya sendiri. Bukan duit negeri Saudi, duit hak dia sendiri. Boleh tolong ekonomi wikrit Mesir. Nak kata kaya tak kaya. Duit peribadi, duit raja. Duit hak dia taruh banyak mana tak tahulah. Hak dia pergi tolong orang tu boleh tolong satu negeri, dan negeri terbesar di Mesir. Negeri besar yang paling besar negeri Arab, negeri Mesir mempunyai 90 juta orang. Negeri besar. Seorang orang dari Saudi, raja seorang ya, bukan semua raja, seorang raja. Tolong dengan duit dia, bukan duit hutang, duit hadiah. Boleh pan wikrit negeri Mesir. Kita bayar. Kaya banyak mana Nabi cerita. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan banyak harta. Kalau kita kelih negeri Arab sekarang ni, negeri yang banyak buat tubik minyak gas, Qatar, praktik Qatar ni negeri yang banyak sekali harta gas tubik. Dan
negeri yang paling tinggi di segi pengajian, maju. Orang panggil dia ambil duit dia ni mari patana praktik. Tengok praktik dia tu kau na maju pen beradab tonton. Negeri Arab di segi pengajian praktik kata. Kuwait pula. Negeri Kuwait ada saing duduk di Kuwait ataupun Emirat. Patut Emirat kita tahu dia ada Burjul Khalifah. Ada tek yang paling tinggi 1,900 meter naik. Mana sekilo setengah. Pakai duit tak tahu banyak mana buat. Nah, tak tahu banyak mana buat. Pada pasir kat tu. Orang dia ni muslimin yang dirahmati Allah. Orang Arab mewah tak mewah dia boleh beli satu kok. Seorang-orang tu boleh beli satu kok untuk dia. Untuk nak pergi jemur panah, untuk nak berehat. Nah, ni hak Nabi cerita ni. Dan juga kemewahan yang ada pada masa ni tak ada pada masa dulu. Dulu orang Arab selipar pun tak ada. Makan mewah pun tak ada. Tapi Nabi cerita kata tak berlakunya kiamat sehingga yaksural mal, harta banyak. Duit pitih banyak. Allahu akbar. Wa yafidu dan penuh duit banyak hatta yakhrujur rajulu bi zakati malihi. Sehingga seorang lelaki saya kata ada saing duduk di negeri Singapura. Dia pergi di praktik dia rakyat lah. Dia pergi di praktik Emirat. Ada hotel 7 bintang. Hotel semalam ni kadang-kadang sampai 300,000 ada. 500,000. Tidur dengan lagu mana tak tahu. Tak jerah dia kata kita tidur. Negeri dia ni, hotel dia ni boleh beli mah toko. Mah toko. Mah toko siap-siap duduk dalam tu, kita siap masuk bar, bayar-bayar, mah toko jatuh bok. Supaya kita beli air tu lah. Kalau kita pergi Sanambin ke apa nak beli air kolai ke apa, boboh duit ke, pecek jatuh. Nak jatuh kuat maju negeri dia, boleh beli mah toko di dalam hotel 7 bintang. Allahu Akbar. Nabi cerita lagu tu belakang. Jadi sehingga Nabi kata yakhrujur rajulu bi zakat malihi, yukhrijur rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Sehingga akhir zaman ni tak ada tempat nak bayar zakat. Orang tak sih. Kerana senil belakang. Lepas tu Nabi kata wa hatta ta'uda ardul Arab marujan wa anhara. Dan negeri Arab ni hak pada pasir di akhir zaman Nabi kata akan jadi tempat cocok tanah. Bila kita kelih negeri Arab lah ni, pada pasir dia pada pasir tak dia boleh tanah gando boleh. Israel ni tanah Palestin yang tanah mempunyai pada pasir. Ada pelajar-pelajar kita hidup mengaji sana. Tanah pasir tu. Dia buat, dia kaji sehingga boleh tanah. Negeri Arab lah ni boleh nanah. Nabi kata akhir zaman negeri Arab penuh dengan tanah-tanah ni. Allahu Akbar. Tak sekolah kau tu. Wa anhara, dan juga ada sungai-sungai. Anhara ni kalau kita tulis tengok ulama dia kata negeri Arab baru ni tekah mari hujan tadi tak suka pada pasir. Mari boh supaya dengan boh rumah kita dah pada pasir. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Berlaku dia di Oman, Sultanatul Oman. Jadi Oman berlaku dulu tekah hujan tadi, di dalam pada pasir penuh air. Tak suka. Kata pada pasir ni lekat air boh. Sehingga kereta nak lalu tak boleh, penuh habis kereta. Itu pun Nabi dah cerita di akhir zaman. Subhanallah. Nabi kata inilah akhir zaman akan berlaku benda-benda pesen ni. Nah, tak berlakunya kiamat sehingga kelik negeri Arab boleh cocok tanah dan ada air sungai. Dah ada air sungai. Nah, adapun tajuk ni insya-Allah kita sambung pula
Nah, insya-Allah pada minggu dah ataupun lagi-lagi akan datang tentang alamat-alamat kiamat sughra dia panggil. Alamat kiamat yang kecil. Nah, insya-Allah taala pada masa lain pula kita mari cerita sambung dia dalam tajuk yang sama. Adapun malam ni saya daripada majlis ilmi Riyadul Jannah daripada Masjid Bahu Buta, setiap malam hari Sabtu malam Ahad, muslimin boleh mari ikuti ruangan mengaji dan belajar daripada acan kita beberapa orang pakat mari duduk syarah, pakat mari duduk mengajar. Adapun malam ni saya berhenti sekat tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwitu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.